Baik, 11.30 pagi ketika ini. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Dan seperti biasa, seperti yang saya katakan tadi, kita beri laluan seketika untuk slot tajaan pagi ini. Kita bersama dengan Zakat Melaka, dan tetamu istimewa pagi ini kita bersama dengan Ustazah Normadiah binti Sanan, selaku Da'i Zakat. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah bikhair. Nampak ceria Ustazah pagi ni. Terima kasih. Baik Ustazah, jadi pagi ni kita nak cakap tentang awas amel tanpa tauliah. Okey, jadi kita nak tahulah berkaitan dengan amel tanpa tauliah ni. Tapi sebelum itu mungkin Ustazah ada kata-kata untuk permulaan ni, silakan mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Mala dan para pendengar Melaka FM. Ya. Selamat pagi. Terima kasih pada pagi ini kerana memberi laluan kepada saya selaku Da'i Zakat untuk kita bersama-sama berkongsi info di program pada pagi ini. Baik. Jadi kita nak cakap tentang awas amel tanpa tauliah. Maknanya adalah berlaku amel yang tidak bertanggungjawab ni ya? Ya, betul. Okey, jadi mungkin Ustazah boleh terangkanlah berkaitan siapa golongan 8 asnaf zakat yang dinyatakan dalam Al-Quran dan isu yang berlaku pada Institut Zakat pada hari ini. Ustazah, silakan. Okay. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. DJ Mala dan para pendengar sekalian, sebelum kita mengenali siapakah asnaf yang berhak ataupun layak mendapat zakat di negeri Melaka ni, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taubah ayat 60 yang membicarakan tentang golongan-golongan, yakni asnaf yang berhak mendapat zakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal muallimina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil. Telah dijelaskan di dalam Al-Quran sesungguhnya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang mana di dalam mengagihkan wang zakat, pelbagai kriteria perlu dilihat bagi kita memastikan seseorang yang layak menerima zakat. Yang mana asnaf yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut adalah golongan fakir, golongan miskin, amil, iaitu orang yang bertanggungjawab mengutip dan mengagihkan zakat. Yang kita bincangkan pada pagi ini iaitu mengenai amil tanpa tauliah. Seterusnya muallaf, iaitu golongan-golongan yang baru memeluk Islam, yang mana diorang layak menerima zakat kerana kita nak membeli hati-hati mereka untuk mereka jinak dengan Islam. Seterusnya golongan ar-riqab. Apa maksud riqab? Iaitu mereka yang memerlukan untuk memerdekakan diri mereka dari belenggu hamba. So mereka layak untuk mendapat zakat. Dan seterusnya al-gharimin, orang yang dibelenggu dengan hutang. Fi sabilillah, sama ada iaitu golongan orang yang berjihad pada jalan Allah. Dan yang terakhir ialah ibnus sabil, yang mana mereka bermusafir kerana Allah. Itu antara golongan-golongannya yang disebutkan 8 golongan tu. 8 golongan. Okey Ustazah, kita berbalik pada topik kita ya. Timbul pelbagai isu ya, amel tanpa tauliah ni yang semakin menular lah Ustazah di beberapa buah negeri. Maknanya amel dari negeri lain datang ke negeri lain untuk mengutip zakat. Okey. Jadi diorang ambil kesempatan lah Ustazah ambil kesempatan dalam hal ni. Jadi mungkin Ustazah boleh komen lah ataupun berikan penjelasan sedikit berkaitan dengan perkara ni, silakan. Berkaitan dengan amil yang tanpa tauliah ni, sebagaimana yang kita ketahui, biasanya amil adalah dilantik oleh pemerintah ataupun badan yang berkuasa, autoriti negeri untuk memberi tauliah kepada amil supaya mereka berhak melaksanakan tugas amil di negeri yang mereka dilantik. Contoh di negeri Melaka, kalau amil dilantik di negeri Melaka, perlu mengutip zakat di negeri Melaka dan sahaja. Tidak boleh mengutip zakat di negeri yang
lain. Okey. Okay, menurut Ibnu Manzur, amil didefinisikan sebagai orang yang dipertanggungjawabkan ke atas urusan harta, pemilikan dan pekerjaan. Okay, Majlis Agama Islam Negeri adalah berkuasa, iaitu merupakan pemerintah ataupun badan yang berkuasa dalam pengurusan zakat setempat. Bagi merealisasikan gerakan kutipan zakat dan pengagihan zakat yang sistematik, maka biasanya badan yang berautoriti seperti Majlis Agama Islam Negeri adalah berhak memberi tauliah kepada amil. Dan kebenaran ini, mengutip zakat ini adalah hakikatnya bersifat vokal yang saya cakapkan tadi, tidak dibenarkan merentasi sempadan. Maksudnya amil yang dipertanggungjawabkan di negeri Melaka hanya kutip di sekitar negeri Melaka sahaja. Tapi sekarang ni ada kes yang berlaku penipuan Ustazah ya. Okey, jadi mungkin sebab bila berlaku keterisan itu, penipuan itu, masyarakat akan merasakan tidak ada kepercayaan kepada pusat zakat ataupun amil yang telah diberi tauliah. Ya, itu yang tahulah. Kalau yang tak tahu, dia orang akan terus menyumbangkan zakat, betul tak? Betul. Sebab itu masyarakat perlu kenal dengan amil yang telah diberi tauliah. Okey. Baik Ustazah, disebabkan amil tanpa tauliah ni dia semakin menular lah ya, berlaku di beberapa buah negeri. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan hukuman, apa hukuman kepada pihak yang tidak bertanggungjawab ni yang melaksanakan urusan kutipan zakat ni tanpa pelantikan yang sah, Ustazah. Apa hukum dia? Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, sebenarnya syarat untuk pelantikan amil ni ada syarat-syarat tertentu. Mereka mestilah mempunyai sifat-sifat yang mahmudah, sifat yang terpelihara daripada sifat-sifat yang mazmumah. Betul. Mana syarat-syarat bagi seorang amil ialah dia mestilah Islam yang mukallaf dari atau institusi zakat yang diiktiraf. Keduanya, seorang amil mestilah bersifat adil. Bila bersifat adil, kita ialah orang yang orang kata hak. Bersifat adil ni orang yang boleh meletakkan sesuatu yang hak pada tempatnya. Saya belum masuk pada soalan DJ Mala tadi ya. Cuma saya nak jelaskan tentang syarat. Okay. Syarat yang ketiga ialah berperibadi mulia. Seorang amil mestilah berperibadi mulia, mesra dan boleh dipercayai. Yang keempat, amanah. Terutama terhadap harta zakat yang diorang kutip. Kelima, mendapat ganjaran hanya daripada zakat bahagian amil. Keenam, menjalankan tugas sebagai amil pungutan dan agihan. Ketujuh, seorang amil ialah tidak cacat panca indera, yang mana boleh menjejaskan tugas mereka sebagai seorang amil. Ya. Okey, itu antara ciri-ciri yang perlu ada pada seorang amil. Selain daripada itu, mereka amil ni tidak mestilah kata menteladani sifat-sifat Rasulullah. Betul. Mana bersifat sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Betul. Yang mana untuk memberikan kata harta zakat itu diberikan, diagihkan dengan betul dan berkesan. Baik, dan sekarang ni berlakulah amil tanpa tauliah ni yang membuat kerja-kerja yang mengambil kesempatan lah kita kata ya. Jadi macam mana hukuman yang akan diberikan kepada mereka yang mungkin tertangkap ataupun dah didapati membuat kesalahan ni, macam mana Ustazah? Majlis Agama Islam Negeri yang bertanggungjawab menggubal enakmen pentadbiran Islam di negeri ialah diorang bertanggungjawab untuk kata memberikan hukuman yang setimpal lah kepada amil yang tiada tauliah dan kata tertangkap kan. Sebab biasanya sesiapa yang memungkut zakat di luar negeri yang ditetapkan, ia adalah melanggar ketetapan hukum dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 202 2002. Okay. Mengikut Seksyen 89 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 memutuskan bahawa mana-mana pihak yang membuat pungutan zakat berlawanan dengan Enakmen Pentadbiran Hukum
syarat negeri Melaka adalah merupakan suatu kesalahan. Mm-mm. Manakala hukuman ataupun tindakan undang-undang amil tanpa tauliah ni boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk pendakwaan di mahkamah syariah. Kan. Itu juga diorang amil tanpa tauliah ini juga boleh dikenakan denda, yang mana salah satu bentuk hukuman yang hukuman bergantung kepada peruntukan undang-undang yang telah ditetapkan. Bergantung kepada kesalahan yang dibuatlah ya. Seterusnya bagi hukuman yang mungkin lebih serius, hukuman penjara akan dikenakan mengikut tahap kesalahan dan peruntukan undang-undang yang relevan. Okey, jadi apa jua kesalahan Ustazah ya, pasti ada hukuman dia. Ya, selain daripada itu mungkin seorang amil yang kata bertugas tanpa tauliah ni juga akan dibatalkan tauliahnya sekiranya terbabit dengan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan. Awas amil tanpa tauliah. Dan apa pun kita dah tahu sedikit berkaitan dengan amil tanpa tauliah ni tadi Ustazah ya. Kita dah tahu apakah hukuman yang bakal menanti mereka yang membuat kesalahan ni, dan mungkin Ustazah boleh kongsikanlah sedikit tentang perbezaan sistem amil pada zaman pemerintahan Islam dengan pemerintahan sekarang. Macam mana Ustazah? Okay, terima kasih kepada DJ Mala dan pendengar sekalian. Mengenai sejarah profesion amil ni telah termaktub dalam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, yang mana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlantik para sahabat kan sebagai amil, yang mana ketika difardukan zakat pada tahun kedua Hijrah, di Madinah para sahabat meninggalkan harta-harta mereka di Mekah. Dan bila di Madinah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada penduduk untuk mengeluarkan zakat. Bila mengeluarkan zakat, Rasulullah juga sebagai amil dan melantik para sahabat-sahabat untuk membantu Rasulullah mengutip dan mengagihkan zakat kepada umat Islam ketika itu. Ketika itu Rasulullah telah pernah melantik Umar ibn Lutbiyah sebagai amil bagi memungut zakat. Pelantikan tersebut bagi memastikan golongan yang wajib membayar zakat berbuat demikian dan seterusnya mengagihkan zakat kepada mereka yang berhak menerima zakat. Selain daripada Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengutuskan Muaz bin Jabal ke negara Yaman untuk menjadi utusan di negara Yaman dan juga sebagai amil di Yaman. Selain daripada itu, banyak ramainya amil pada zaman Rasulullah ialah di kalangan sahabat seperti Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya. Tetapi pada zaman kita sekarang DJ, pusat amil ataupun pusat pungutan zakat ni lebih profesional, yang mana berkembang dari semasa ke semasa dengan kecanggihan teknologi maklumat kan. Dan profesion ataupun perbadanan yang mengutip zakat dan amil ini adalah lebih profesion, seperti diorang melaksanakan apps kan, mereka melaksanakan apps untuk pembayaran zakat dan juga laman web untuk masyarakat membayar zakat secara online, dan agihan zakat juga boleh dibuat secara profesional kepada asnaf-asnaf yang berhak menerima zakat. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan, boleh layari laman web ke apa ke, cara yang betul untuk mereka membuat pembayaran ataupun pertanyaan berkaitan zakat ni Ustazah. Pihak berkuasa masyarakat perlu lebih peka lah terhadap isu ini dan memberi sokongan kepada badan-badan zakat yang sah untuk memastikan zakat Melaka disalurkan yang dengan betul dan memberi manfaat kepada golongan
asnaf yang memerlukan. Okey. Okey, pihak berkuasa yang berkaitan perlu mengambil tindakan tegas terhadap individu atau badan yang mengutip zakat tanpa tauliah untuk memastikan integriti, amanah dan keberkesanan sistem zakat di Malaysia lebih terjamin. Okey. Okey, sebarang pertanyaan dan pembayaran zakat boleh layari www.izakat.com atau menghubungi di talian 1388 0233 di Zakat Melaka. Baik, itu nombornya untuk anda hubungi sekiranya ingin membuat pertanyaan lah berkaitan zakat ya Ustazah ya. Okey, apa pun terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pagi ini berkaitan dengan amil tanpa tauliah. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi Ustazah ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.